أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah kita sama-sama mengatur rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berikan kita kekuatan untuk sama-sama duduk di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kata surau ni tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Sebab itu surau ke masjid ke semua sama rumah Allah. Dan sebahagian kaedahnya iaitu disebutkan surau dan juga masjid ketika dilazimkan, maknanya setiap 5 waktu ada orang sembahyang, maka boleh kita buat tahiyatul masjid. Sebab kalau di tanah Arab tak ada surau, semua masjid. Maknanya kita dapat kelebihan sebab kita duduk di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, Allah letakkan satu kelebihan pada kita yang kita jangan mudah magang. Orang Jawa kata, jangan mudah kita rasa syok sendiri. Ni tengok ni satu taman aku ni tak ada orang datang, aku seorang aja. Ni setan dia nak buat main macam tu lah. Tengok ni satu lorong semua tak ada yang pergi surau, bagus betul aku lah. Setan dia memang macam tu. Dia nak bagi kita hilang pahala macam tu lah. Tapi mula-mula tak apalah. Kita rasa macam tu tak apa. Jangan kita ikut je lah. Jangan kita ikut perkataan ataupun hati yang cakap macam tu. Lantak kau nak cakap apalah, lantaklah macam tu lah. Sebab apa? Biar kita buat apa yang kita tahu, kebaikan ibadah yang kita buat, walaupun ada benda-benda yang faktor lain menyebabkan kita hati tak senang. Sebab apa? Wa atbi'il hasanata tamhuha. Bila kita buat selalu kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita buat, sembahyang subuh awal waktu contohlah, walaupun ada perasaan nak bangga, sombong dan sebagainya, kita buat tak tahu, kita buat apa amal soleh yang kita buat, lantaklah apa kita nak cakap, orang lain cakap terpulang, insya-Allah dia akan menghapuskan dosa riak tu. Sebab apa? Nama pun kita nak buat ibadah, mana ada yang tak ada ujian macam tu lah. Nak datang subuh ingat senang ke? Mau berat selimut daripada berat batu bata macam tu lah. Jadi itu antara yang kita selayaknya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita di dalam rumah-rumah Allah. Seterusnya kita dapat datang, iaitu awal waktu. Kalau lewat pun tak apa. Sebab itu dalam riwayat hadis banyak yang kita dengar ataupun yang mungkin kita tahu, subuh ni sunat dilewatkan. Kenapa kak? Dan juga sembahyang subuh kebiasaannya Nabi akan baca panjang sikit. Kenapa? Dalam riwayat hadis, ulama-ulama hadis dia buat kajian. Kenapa? Rupa-rupanya subuh ni kenapa dilewatkan? Sebab biar orang datang dan ramaikan Jumaat. Sebab kadang-kadang ada yang macam kita, macam aku lah. Contohlah. Ataupun macam kita kadang-kadang terlajak subuh kan. Terlewat dah azan baru bangun. Maka pada waktu kita lewatkan sembahyang subuh tu, orang yang terbangun lambat dapat jugalah Jumaat. Dan juga panjang bacaan imam pada waktu subuh, maka di situ mengambil hikmah daripada orang yang mungkin lambat datang ke surau, biasa datang awal macam tu kan. Tapi janganlah waktu kerja baca panjang, mau orang marah kan, macam tu kan. Kalau waktu cuti macam pagi ni boleh lah. Itu dalam hadis. Itu mukadimah lah pagi ni. InsyaAllah pada pagi ni kita akan masuk, iaitu kitab yang kita sama-sama kongsikan pada pertemuan yang lepas, Malaikat Israfil dan juga peristiwa hari kiamat.
Cuma pada hari ini kita akan masuk hadis 40 akhir zaman berkenaan dengan peristiwa juga, peristiwa hari kiamat yang akan tiba pada waktu-waktu yang kita tak tahu. Saya mengambil dari satu kaedah yang dibukukan berkenaan dengan hadis 40 tersebut yang dikarang oleh Syekh Fahmi Zamzam. Selari dengan hadis-hadis yang dikumpulkan di dalam kitab tersebut yang ada dibawa di dalam kitab peristiwa kiamat yang disebutkan pada kitab yang sama. Jadi antara hadis yang pertama berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, iaitu yang pertama daripada Abi Nijih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Ini bukan pasal politik, ini asal hadis. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, iaitu bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini berkenaan dengan hadis yang pertama, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara intisari takwa yang disebut dalam riwayat hadis tadi adalah yang pertama, apa maksud takwa tu? Takwa ni adalah kita dalam bahasa senang kita faham berjaga-jaga. Daripada perkataan waqiyah ataupun waqiyah, yang dibadal ataupun yang diibdalkan dalam kaedah nahwu dipanggil takwa dalam bahasa Arab, iaitu kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, kita berjaga-jaga setiap apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Kenapa hadis pertama ni berkenaan dengan takwa? Sebab hadis yang pertama ini menetapkan, memberi keutamaan kepada semua orang yang akhir zaman. Banyak orang yang tak takut Allah. Itu banyak yang tak berjaga-jaga pada apa yang Allah pesan. Sebab itu dalam Quran, walibasut taqwa, iaitu pakaian takwa itu, dzalika khair, adalah demikian itu yang lebih baik. Takwa ni boleh pakai macam baju ke? Tak boleh ya. Tapi hati kita yang kena selalu ada takwa ni. Sebab apa? Sebab bila kita ingat aku buat sesuatu, mesti kena ikut apa yang Allah suruh. Kalau kita nak buat jahat, kita ingat Allah ada. Itu takwa. Kalau kita nak beli barang, kita tak boleh nak beli terlalu banyak, nanti membazir. Itu takwa. Maka di situ adalah dikira yang dimaksudkan dengan pakaian takwa itu adalah apabila ketika kita beringat apa yang kita buat itu sentiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengandungi pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sesiapa yang mahu selamat, maka hendaklah ia mengikuti tunjuk ajar yang telah disabdakan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, iaitu hendaklah ia melazimi takwa kepada Allah dengan keadaan apa jua, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini antara yang disebut antara perkara penting daripada hadis di atas, iaitu kita kena antara berhati-hati kita dengan apa yang Allah suruh, iaitu yang pertama sekali kita mengerjakan segala apa yang Allah perintah dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Sebab itu apa yang kita buat, jika kita nak kerja, bila kerja pada kerana Allah, kita takut kalau kita masuk kerja, kita paskat keluar, lepas tu petang baru masuk. Maknanya kita takut benda tu kenapa? Sebab Allah ada. Tapi berapa ramai yang ada buat macam tu? Ada. Yang datang kerja, lepas tu keluar tengah hari dah balik dah. Itu ada. Kenapa? Sebab takwanya tak. Kenapa kita datang sembahyang subuh? Sebab apa? Sebab kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik daripada bumi seisinya. Ini dalam riwayat hadis. Mana kita beringat pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita buat ini semua adalah landasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, mentaati perintah pihak yang menguruskan hal ehwal kaum muslimin, iaitu pemimpin, selama mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah khulafa ar-rasyidin, iaitu apa yang ada di dalam sesuatu negara yang diperintah oleh orang Islam. Maka selagi mana mungkin kita ada akta ataupun apa yang disebut oleh perlembagaan berkenaan dengan Islam, maka wajib kita hormat. Ini bukan pasal politik lah. Sebab ada berkait dengan hadis ini. Dan seterusnya, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, iaitulah berpegang kepada fahaman dan amalan ahli sunnah wal jamaah, iaitu apa yang disebutkan ketika mana cara yang boleh kita dekat kepada takwa, iaitu antaranya kita ikut apa amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada, siapa lagi yang boleh kita ikut? Para alim ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya ataupun warathatil anbiya. Seperti yang disebutkan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat. Macam itulah. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa jalan-jalan orang yang kau beri nikmat ni? Jalan orang yang dekat dengan cara Nabi, iaitu alim ulama, dan juga setiap apa yang kita tengok pada orang tersebut, kita tahu dia adalah para sufi ataupun orang-orang yang soleh, ataupun dia membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kaedahnya ditetapkan yang dipanggil dengan ahli sunnah wal jamaah, yang berpandukan dengan apa akidah yang terbaik di sisi kaedah yang tepat apa yang kita buat, seperti mana yang telah disebut dalam mana-mana. Kalau kita pergi dalam jabatan agama, menekankan setiap apa yang kita buat mesti ikut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni ikut apa? Ikut Quran dan juga hadis. Ketika mana kalau kita, contohlah, kita ingat pada Allah tapi kita tak sembahyang, maka tak ikut ahli sunnah wal jamaah tu. Sebab apa? Sebab kita dikira sepatutnya bila kita ingat Allah, kita kena sembahyang dan kita kena ikut apa yang ditetapkan oleh Quran dan juga hadis. Apabila kita sembahyang kerana takut, itulah dipanggil takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, menjauhi perkara-perkara bid'ah, iaitu dalalah. Apa maksud bid'ah dalalah di sini? Iaitu ketika mana cara kita untuk kita takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan kaedah yang kita lakukan bukan daripada yang selain
anjuran agama. Yang kalau kita lihat iaitu anjuran agama ketika mana melakukan apa yang Nabi buat, dan apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kepahaman yang betul mengikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar pasal bid'ah, mungkin kita faham iaitu benda baru yang Nabi tak buat. Tetapi adakah benda baru yang Nabi tak buat semua kita tak boleh buat? Ini kita kena jelas bahawa pernah berlaku dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana solat, Nabi tak ada buat benda tu, tapi sahabat yang buat, iaitu ketika mana dalam posisi i'tidal. Nabi SAW membaca Rabbana lakal hamd. Sahabat-sahabat, ada seorang hamba Allah, sahabat ni, di belakang Nabi, Nabi tak pernah ajar lafaz zikir ni. Dia menyambung hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Maka disebut oleh Nabi SAW siapa yang menyebutkan perkara ataupun sebutan perkataan tadi masa aku tengah sembahyang tadi. Maknanya perkara ini, Nabi di akhir hadis tersebut, Nabi kata, ketahuilah bahawa ada malaikat yang mengaminkan doa kamu tadi itu. Pada waktu yang disebut oleh peristiwa ini, ketika mana tak semua Nabi tak buat adalah semua bid'ah yang tak boleh buat. Maknanya boleh kita buat selagi mana perkara tersebut ada berkait dengan kaedah yang dianjurkan oleh Islam. Contohnya apa? Nabi SAW ketika mana kita selepas sembahyang, kalau di negara Arab tak ada zikir kuat lah contoh. Tapi di negara kita kebiasaannya zikir kuat biasa lah. Sebab apa? Nak naikkan syiar supaya kita rajin dan kita mungkin tak mampu berzikir sendiri. Maka kita zikir secara berjemaah adalah sebagai adat sahaja. Itu bukan kewajipan. Maka di situ adakah tidak dibolehkan? Adakah Nabi tak pernah buat zikir kuat pada lepas sembahyang? Tak boleh. Jangan kita kata tak boleh. Boleh. Kita tengok pada tujuan dan kaedah adat yang biasa dilakukan ketika mana menjadikan di situ adalah walaupun disebut bid'ah, tetapi bid'ah yang boleh dilakukan, dalam kata lain adalah dipanggil sesuatu benda baru yang dikaedahkan kebaikan adalah dibolehkan. Apa maksud yang tak dibolehkan tu? Apa maksud bid'ah yang Nabi tak buat yang tak boleh? Contohnya kalau kita adat kita, kalau yang biasanya anak ataupun kelahiran yang berlaku ketika mana dipanggil apa tu panggil? Kalau kita lahir, biasanya akan ada dia punya daging lebih daripada kelahiran bayi tersebut. Uri dia panggil. Uri tersebut biasanya ditanam, kalau kita dengar orang dulu dia tanam pakai pensel, pakai jarum dan siap ditanam pakai dalam periuk tanah lagi tu. Supaya anaknya pandai menjahit, pandai belajar contohlah. Maka di sini tak ada dalam kaedah hadis. Bahkan ini tahayyul. Yang diada-adakan, dan ini barulah yang kita namakan bid'ah dhalalah. Yang Nabi tak buat dan terus dikaedahkan dengan kaedah yang tak boleh kita percaya dengan kaedah tersebut. Jadi ini antara yang disebutkan kaedah yang dipanggil bid'ah dhalalah, yang memang bertentangan dari sudut syariat, yang dia adalah bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya ada asas ataupun dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baru itu dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak, iaitu bukan bid'ah dhalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian logat ataupun bahasa sahaja, iaitu yang dipanggil bid'ah hasanah. Maka jika ada sesuatu yang boleh kita sandarkan sesuatu perkara ibadah yang kita ambil pada perbuatan yang asalnya Nabi tak buat, tapi ada ibadah yang itu boleh kita sandarkan dengan sandaran yang lain kepada Nabi SAW, maka di situ dipanggil dengan kaedah bid'ah hasanah. Contohlah kalau kita zikir la ilaha illallah secara zahar. Kadang-kadang sebahagian golongan menafikan Nabi tak buat zikir la ilaha illallah kuat-kuat. Nabi zikir sendiri-sendiri.
maka ada sebahagian golongan mengkafirkan perbuatan tersebut. Orang yang melakukan. Ini kalau kita fikir logik, tak logik lah. Orang yang zikir lafaz jalalah ataupun la ilaha illallah ni kena kafir, tak boleh. Sebab fa'lam annahu la ilaha illallah ada dalam Quran tu. Dan ada man qala la ilaha illallah dalam riwayat hadis dakhalal jannah. Siapa yang menyebutkan perkataan la ilaha illallah, dia boleh dapat salah satu tiket boleh masuk syurga. Bagaimana mungkin kalau kita nak zikir la ilaha illallah cuma kita zikir kuat aja, dah orang kata kita kafir. Itu tak boleh. Maka perbuatan-perbuatan yang kita telah sebutkan tadi adalah salah satu kaedah yang dia antara menunjukkan ataupun kayu ukur tanda kita takwa masih ada dalam hati dan masih kita disebutkan berhati-hati dalam hati kita ketika mana kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati maksudnya apa? Kita berjaga-jaga. Setiap amal perbuatan kita ada Allah yang lakukan. Sama jugalah. Bila kita ada takwa dalam hati, kalau kita nak buat apa pun, semua kita akan jadi pakaian. Itu yang dipanggil walibasut taqwa dalam Quran adalah pakaian takwa itu. Demikian itu adalah yang lebih baik. Contohlah, kalau kehidupan kita tak ada takwa lah, contohlah. Maknanya Nabi SAW sebut dalam riwayat hadis dia dalam bab kahwin. Siapa yang ingat tahulah. Ketika mana bab kahwin ni, kalau kita tahu hadis berkenaan memilih pasangan. Yang pertama cantik, jamaliah. Yang kedua kerana hartanya. Yang ketiga kerana keturunannya. Yang keempat kerana agamanya. Maka pilihlah yang ada agama. Fasfar bidhatat din. Kerana akan ada keberkatan di dalam kehidupan. Jika kita tak ada takwa, kita takkan selari dengan hadis tu. Mana hadis tu nak letak mana? Sebab agama adalah berpaksikan adalah kayu ukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah kan. Seterusnya yang disebutkan berkenaan dengan hadis Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil berkata la ilaha illallah. Celaka iaitu binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya dengan mengisyaratkan seperti bulatan. Saya Zainab binti Jahsh lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami yang akan binasa? Sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ketika mana diriwayatkan oleh Zainab binti Jahsh, iaitu isteri baginda SAW. Ketika mana giliran Nabi bersama dengan isteri yang bernama Zainab binti Jahsh. Nabi ketika mana tidur, dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi Nabi adalah salah satu tanda kenabian. Iaitu maknanya mimpi Nabi tak ada yang palsu. Kenapa Nabi mimpinya tak ada yang palsu? Sebab mimpi Nabi, buktinya Nabi adalah maksum. Nabi dan juga Rasul semuanya ada 124,000 bermula zaman Nabi Adam. Dan juga disebut dalam riwayat hadis tanda-tanda antara kenabian seseorang itu adalah dengan mimpi yang tepat. Maknanya Nabi kalau tak dapat mimpi yang tepat ataupun mimpi macam kita lah, palsu lah, maknanya Nabi dia tak maksum lah. Macam tu lah. Maka dikira maksum itu walaupun dalam kaedah konteks tak ada dosa. Contohlah kalau mimpi dia tu mimpi yang dongeng, maka diceritakan mimpi itu mungkin jadi cerita yang tak boleh dipercayai, maka itu bersalahan dengan sifat mustahil bagi Nabi dan juga Rasul. Sebab sifat Nabi dan Rasul dia bukan menipu.
Jadi ketika mana Nabi bangun daripada terjaga selepas mimpi, Nabi kata celakalah bangsa Arab. Nabi menunjukkan sambil jari dia, Nabi temukan hujung jari telunjuk dengan ibu jari. Iaitu apa dia? Iaitu dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terlubang. Maknanya terbuka sebesar satu jari bertemu dengan ibu jari. Dalam riwayat para ulama, ini zaman Nabi. Zaman Nabi telah terbuka sebesar ini. Lebih kurang jari aku macam ni lah. Tapi dalam riwayat kata ulama sebahagian menambahkan lagi berkenaan dengan ketika mana dinding Ya'juj Ma'juj ini ketika dia berusaha untuk korek nak keluar, ketika mana azan saja dia akan tertimbus balik. Ini wallahu ta'ala alam. Ketika azan saja dia tertimbus. Jadi setakat mana dia punya lubang besar mana tu, kita wallahu alam. Kenapa Nabi menunjukkan sebesar ini? Sebab menunjukkan Ya'juj Ma'juj ini dia bangsa yang akan merosakkan bumi, dan dia menunjukkan juga adalah ketika mana tanda yang dekat Ya'juj Ma'juj keluar, orang Arab akan rosak. Dalam posisi orang Arab yang disebut celakalah itu, apa dia? Iaitu sepatutnya orang Arab yang ada tamadun Islam awal, tapi orang Arab lah yang juga yang akan tamadun yang paling cepat ke barat. Yang paling cepat tamadun Islam yang awal dulu sampai awal dekat Arab, tapi yang paling cepat habis tamadun Islamnya pun Arab. Apa bukti? Kan kalau kita tengok viral kan, berita pun ada keluar. Aku tak ingatlah bila. Arab Saudi dia buat isytihar 10 tahun lagi dia akan lebih Eropah daripada negara Eropah. Ni orang Arab Saudi cakap, raja tau. Raja dia cakap, Muhammad bin Salman. Dia kata 10 ataupun 20 tahun lagi Arab Saudi akan lebih Eropah daripada negara Eropah. Cubalah bayang macam mana. Tapi memang betul lah. Arab Saudi sekarang banyak dah dia punya disco. Disco antara sekarang ni yang terbesar di Arab Saudi di Jeddah dan di Riyadh. Jadi macam mana boleh jadi? Ini memang Nabi dah sebut lah. Ini antara tanda-tanda peristiwa akhir zaman yang menunjukkan bahawa bukan syarat orang Arab tu pandai agama. Bukan syarat orang Arab tu mesti kena pandai agama, tak. Zaman sekarang orang Arab tak pandai baca Quran pun ada. Dia cakap je bahasa Arab, tapi baca Quran tak pandai, ada. Buktinya apa? Musabaqah hari tu siapa menang? Musabaqah siapa menang? Antara bangsa dia. Orang Arab ke orang kita? Orang kita. Orang kita. Yang perempuan ialah orang Arab lah, Iraq. Tapi kalau sebelum-sebelum ni banyaknya orang kita. Contohlah. Dan kebanyakan ulama' ni aku baru baca nama tadi tu. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dia bukan orang Arab. Bukhari bukan Arab. Bukhari Bukhara. Dia bukan orang Arab. Dia belah Tantan, yang Turkistan, Tajikistan apa semua. Dan juga kebanyakan para ulama yang buat kitab-kitab Nahwu, majoriti pun bukan orang Arab, orang Andalusia, Spanyol. Antara apa kitab dia? Kitab yang dipanggil Matan Alfiyah. Matan Alfiyah ini yang dikarang oleh Imam Ibn Malik. Guru dia semuanya berasal daripada Spanyol, Andalusia. Pun bukan orang Arab. Nak tunjukkan bahawa
Tamadun Islam yang awal di Arab. Tapi dekat ujung-ujung dekat kiamat nanti, tamadun Islam yang paling cepat hilang tu adalah di Arab jugalah. Ini na'udzubillah lah. Na'udzubillah. Jangan jadi macam tu lah dekat kita lah. Mudah-mudahan Allah jawabkan. Hadis ini menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan. Fasik ini kalau kita faham bukan orang kafir. Dia macam kita buat jahat, tapi kita Islam. Fasik ni dia bukan orang kafir. Dia bukan murtad tak. Tapi kita buat jahat. Apa yang jahat tu fasik lah. Apa yang kita menipu, fasik. Rasuah, fasik. Judi, fasik. Selagi mana kita Islam tapi kita buat benda maksiat, itu dipanggil orang yang fasik. Ini na'udzubillah. Ini jangan kita buatlah. Tapi kalau kita buat ada benda-benda jahat yang kita terbuat macam mana, kita minta ampun Allah terima tak? Ya kena yakin yang Allah terima. Sebab itu kena sembahyang. Sebab itu jahat macam mana pun kena tutup aurat. Perempuan kena pakai tudung, lelaki kena tutup aurat. Kalau tak takwanya bagaimana? Gitu. Sebab itu ketika mana apabila fasik ini ada, kita kena sentiasa minta ampun pada Allah. Contohnya apa? Sembahyang 5 waktu yang kita sembahyang subuh tu. Dia akan mengelakkan daripada dosa-dosa yang kita buat itu daripada kekal. Maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tetapi orang-orang yang soleh juga akan dibinasakan. Maknanya kalau Allah nak turun bala pada tempat yang banyak dosa, semua dia bagi. Dia tak ada tunjuk, tunggu, tempat ni jangan turun bala, tempat sana je turun bala. Tak ada, Tuhan bagi je. Tuhan bagi je. Tengok kat Aceh, semua sekali. Dan antara kebanyakan bala yang Allah turun adalah berupa air ataupun ribut. Sekali biasanya package lah, ribut dengan air sama. Sebab itu kebanyakan zaman Nabi-Nabi dulu lebih hebat daripada teknologi kita. Tapi ribut dengan air sekali habis semua teknologi, hilang semua. Teknologi dulu lagi hebat, power. Orang terbang. Kita zaman kereta terbang tak jumpa lagi lah setakat ni. Zaman dulu kereta terbang, orang terbang pada anak murid Nabi Musa. Terbang tu biasa. Kita ada tengok orang terbang. Belajar tarikat terbang. Itu confirm tu David Copperfield. Ajaran sesat lah, macam tu lah. Anak murid Nabi Musa dalam satu kitab yang aku lupa, tak ingat kitab tu. Antara murid kanan dia iaitu Haman. Haman ni kafir. Sebab dia tak ikut Nabi Musa. Asalnya anak murid Nabi Musa. Anak murid Haman ni semua alim-alim besar dan ada yang boleh terbang. Nak tunjukkan bahawa zaman dulu tu biasa. Tapi itu karamah lah. Karamah ni tak boleh ditunjuk sangat. Jadi apabila ketika kita kalau tempat tu kalau kita tak cegah, tempat tu kalau kita tak buat aktiviti supaya kita nak bagi orang faham agama, bila tak ada aktiviti, tak ada kesedaran untuk kita nak bagi tarik kepada orang nak datang surau, nak buat baik, tak ada benda tu, orang banyak buat jahat, maka tempat itu bersiap sedia untuk bala turun. Ini na'udzubillah. Kan baru ni tengok tak dalam berita kat Hawaii. Hawaii tau. Hawaii ni memang kita semua mana pernah pergi, ada? Pernah pergi sini? Tak pernah pergi. Hawaii ni pakai cawat je, tahu tak? Dia punya power, dulu kata dia lah paling cantik. Sekarang paling hangus. Semua terbakar. Itu kuasa Tuhan lah. Ini nak tunjukkan bahawa semua ciptaan Tuhan akan ada bala yang akan turun ketika mana kalau tempat itu tak diislahkan ataupun tak dijaga dengan kebaikan. Oleh itu segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmi dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan.
supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ia menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Dia buat jahat ni bukan semua benda jahat dia jahat. Benda baik pun ada jahat. Faham tak? Bukan semua jahat tu semuanya jahat. Memanglah jahat tu memang jahat lah. Tapi benda baik pun ada yang jahat. Apa maksud? Contohnya, buat masjid, buat surau. Ini minta maaf Ini bukan sini Bukan sini. Ini aku baca data. SPRM. Orang buat masjid, orang buat surau. Minta maaf aku sebut lagi. Minta maaf banyak kali. Kenapa? Sebab kontraktor bagi dekat masjid ataupun surau. Sama-sama share rasuah. Ini ada Baik tak tu? Ya baik buat surau masjid. Ui. Tapi rasuah. Ada. Minta maaf lah. Tapi ni bukan kat sini. Sini orang baik. Ada. Dan ini berlaku dan menunjukkan benda baik pun ada jahatnya. Sebab itu kalau ikutkan, semua pejabat agama ataupun majlis agama diwajibkan semua penceramah mesti ada tauliah. Kenapa? Sebab yang ceramah pun kadang-kadang bukan betul. Betul ni. Ada satu doktor PhD tau. Dia bagi kuliah. Dia cerita selawat lebih besar daripada kelebihan selawat lebih besar daripada kelebihan kita puji Allah. Ada. Anggap pelik tu Pelik Sedangkan selawat ni memanglah ada dalam riwayat hadis. Dia antara sandaran yang kedua. Kenapa? Sebab dia kepada Nabi SAW. Kalau kita kata macam tu, ya bahaya. Akidah kita jadi tak betul. Dan ada yang jenis ustaz jadian pun ada. Tahu ustaz jadian? Sembahyang selagi tak khusyuk, tak payah sembahyang pun tak apa. Ini satu hal juga ni. Pun ada lah. Sebab itu, majlis agama dia tekankan semua yang berada di pentas ceramah ni mesti kena ada tauliah. Kalau tak ada, siap sedia dengan waran. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu jemaah ni ada penguatkuasa ke tak. Semua macam orang biasa je. Tak tahu ada penguatkuasa. Ni antara sini mesti ada ni. Ni contoh kan. Itu sebab benda agama pun akan ada pantauan dia. Sebab apa? Sebab benda baik pun ada jahatnya. Kalau salah sampai, salah ilmunya, maka salahlah kefahaman akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya cukup setakat ni, panjang pula di sini. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Pagi-pagi ni tak boleh lama kan. Kalau lama 1 jam tu bukan kuliah subuh. Tu ceramah subuh lah. Jadi kita tangguhkan pertemuan kita insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya-Allah kita sama-sama beramal dengan hadis yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyanta li Dawudal hadid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.